أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 38, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 38, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Harus bagi Allah, harus bagi Allah, yakni sifat yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, harus pada akal kita. Harus bagi Allah bukan makna harus ni atas diri Allah, bukan. Harus pada akal kita. Akal boleh terima kedua-dua belah. Harus, mana akal boleh terima Allah membuat apa-apa mungkin sebelah, dan akal boleh terima Allah Ta'ala tidak membuat apa-apa mungkin. Terima dua belah, dia dipanggil harus. Adapun wajib terima sebelah, sebelah sungguh. Dok ni kalau kata tak dok sama sekali. Terima sebelah. Hak wajib ni terima sebelah sungguh, terima sebelah ada. Hak mustahil terima sebelah juga. Terima sebelah dok dan tak dok. Harus ni ada pun terima, tak ada pun terima. Tak ada pun terima. Mana harus ni akal terima dua belah. Ada akal boleh terima, tak ada akal boleh terima. Wajib pada akal terima sebelah, sebelah sungguh, sebelah ada. Mustahil terima sebelah, sebelah dak dan sebelah tak dak, atau mustahil. Harus pada akal kita. Ini bukan harus bagi Allah, mana atas Allah, bukan ni. Harus pada akal kita bagi Allah. Itu mana harus bagi Allah, mana harus pada akal kita. Allah mengada apa-apa mungkin akal boleh terima. Allah tidak mengadakan apa-apa mungkin akal boleh terima, sebab hak dia belaka. Dia nak buat ke, tak mau buat ke, akal kita boleh terima. Dia panggil harus pada akal. Yang mana harus pada akal ini adalah pembicaraan terakhir berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai, bukan kata 20 sifat yang wajib bagi Allah, 24 sifat yang wajib bagi Allah selesai. Kemudian 24 sifat mustahil bagi Allah selesai. 24, jangan lupa minggu lepasnya. 24 mana tambahannya? Takwin, idrak, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Jadi selesai hak 24 hak wajib. Kemudian 24 hak mustahil. Kemudian satu yang harus bagi Allah. Maknanya pembicaraan sifat harus ni, pembicaraan yang terakhir berkaitan dengan pembicaraan sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada wajib pada akal
Mustahil pada akal, harus pada akal. Jadi hak harus ni hak terakhir. Mana sifat yang harus bagi Allah? Iaitu sifat yang harus bagi Allah tentu salah satu daripada membuat apa-apa mungkin atau tentu meninggalkan dia. Tentu salah satu. Itu harus. Mana tentu ni? Daripada membuat apa-apa mungkin atau tentu meninggalkan dia. Ayat ni payah sikit lah. Maknanya salah satu antara Allah buat dengan Allah tidak buat. Salah satu ni itu harus. Salah satu ni secara tentu. Buat maknanya tidak buat dak lah. Tidak buat mana buatnya dak lah. Ini salah satu ni harus. Salah satu dengan tentu itu harus. Salah satu dengan tidak tentu itu wajib. Salah satu daripada dua ni, buat ataupun tidak buat secara tidak tentu itu wajib. Sebab apa? Sebab kalaulah antara dua ni buat dan tidak buat serentak, itu mustahil. Buat pun tidak buat pun tidak, serentak, mustahil. Jadi secara tak tentu antara buat dengan tak buat ni wajib. Secara tentu baru dah harus pada akal, sama ada Allah buat, sama ada Allah tidak buat, itu harus. Kalau dengan secara tidak tentu, itu wajib. Berhimpun kedua-dua, buat dan tidak buat serentak, itu mustahil. Tidak kedua-dua, buat pun tidak buat pun tidak pada satu masa, pada satu perkara, mustahil. Dia gitu. Nak banding macam mana? Secara tentu harus, secara tak tentu wajib. Kita misal pekoh. Dia ada sikit perbezaan lah. Tak misal pekoh. Pergi pada persoalan istinja. Istinja ni ada dua. Sama ada dengan air ataupun dengan batu. Sama ada dengan air ataupun dengan batu. Fahamlah istinja ni. Istinja ni basuh berok, basuh kecing lah. Tapi sebut kata basuh berok, basuh kecing, kasar sangat sebut istinja. Dia istinja sebenarnya bukan basuh berok, basuh kecing. Kalau kata istinja tu basuh berok, istinja tu basuh kecing, tak betul dah. Sebab istinja ni sama ada dengan air ataupun dengan batu. Dengan batu panggil basuh berok ke? Dia istinja ni bukan basuh berok, basuh kecing. Cuma kita biasa panggil apa makna istinja? Basuh berok, basuh kecing lah. Sebut cara kasar boleh lah. Tapi sebenarnya salah sebut gitu. Sebab istinja ni bukan hanya dengan air. Bahkan diharuskan dengan batu. Diharuskan dengan batu tu lah. Waktu air tak ada. Air tak ada. Istinja dengan batu bukan diharuskan. Bukan diwajibkan. Hak diharuskan dengan batu ni ketika air banyak. Duduk tepi sungai, duduk tepi laut, sejuknya lah pagi-pagi ni nak pakai air selepas qada hajah ni, ambil batu, harus. Jangan awak banding istinja dengan tayamum. Tayamum ni kerana ketiadaan air. Kerana air banyak, anggota tubuh tidak boleh bersentuh dengan air. Jadi hak wuduk dengan mandi wajib ni berpindah kepada tayamum. Itu lain bicara. Adapun istinja dengan batu ni bukan kerana ketiadaan air. Kalau tak ada air, bukan diharuskan istinja dengan batu, bahkan diwajibkan istinja dengan batu. Yang diharuskan ni air banyak tepi laut, tepi sungai, tepi air pahitnya. Tapi malah nak pakai air, nak pakai tisu. Diharuskan. Ini syariah khususiah kepada umat Nabi.
Syariah khususiat. Manapun syariat istinja dengan batu ni tak ada syariat Nabi Rasul terdahulu. Syariat istinja dengan air dipanggil syariah qadimah. Syariat Rasul terdahulu pun ada dah waktunya. Istinja dengan batu barulah syariah yang khususiat, yang hanya disyariahkan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat Nabi ni, ijma' ulama ni. Kita sebut kata istinja dengan batu, tak sebut batu lah, tisu. Tisu. Batu ni asal. Istinja dengan tisu, dia kata topek. Sungguh ni. Jangan gitu, bukan topek ni. Faham topek? Bukan topek ni. Ini syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh istinja dan Nabi melakukan istinja dengan batu. Nabi menyuruh sahabat istinja dengan batu dan Nabi buat istinja dengan batu. Tapi yang banyaknya Nabi istinja dengan air. Bukan topek. Sungguh sebut kata istinja dengan batu, orang salah faham. Sebab orang bubuk istinja ni basuh berok, bukan basuh berok. Istinja dengan air ataupun dengan batu. Antara air dengan batu, antara dua ni, air dengan batu, dengan tentu pilih air tanpa batu, batu tanpa air, harus. Antara dua ni tanpa tentu, wajib. Boleh faham tak? Barulah kita pergi kepada harus bagi Allah ni, sama ada buat ataupun tidak buat secara tentu, itu harus. Secara tidak tentu, antara dua ni wajib. Kita pergi pada tadi, istinja dengan air atau dengan batu secara tentu. Ambil air saja, tidak batu. Ambil batu saja, tidak air, harus pada syarat. Antara dua ni, sama ada air ataupun batu, dengan tidak tentu lagi ni, mana-mana antara dua ni wajib, sebab istinja hukumnya wajib. Antara air tak tentu lagi ni, ataupun batu tak tentu lagi ni, wajib. Kemudian antara dua ni secara tentu, mana pun tentunya pilih air, tinggal batu. Tentunya pilih batu, tinggal air, harus. Itu dia panggil. Tapi antara air dengan batu dengan tidak tentu, antara dua ni wajib lah, sebab istinja tu wajib. Boleh faham tak? Pak pekoh pula nak faham juga. Biasa pekoh ni mudah sikit nak faham. Sekarang istinja sama ada dengan air ataupun dengan batu secara tentu. Mana tentu macam mana? Pilih air, tak pakailah batunya. Pilih batu, tak pakailah airnya. Ini secara tentu gitu, hukumnya harus. Sama ada istinja dengan air, sama ada istinja dengan batu, tapi tak tentu antara dua ni, tak tentu. Tak tentu tu wajib. Dia pun pilihlah air, harus pilih air secara tentu. Dia pun pilihlah batu, harus pilih batu secara tentu. Tapi antara air dengan batu dengan tak tentu wajib. Sebab apa? Sebab istinja hukumnya wajib. Kemudian antara Allah mengada dengan tidak mengada, dua-dua ni. Kalau dua-dua ni tidak, mengada pun tidak pada satu masa, pada satu perkara, tidak mengada pun tidak, tu mustahil. Sama juga istinja, dengan air pun tidak, dengan batu pun tidak, berdosalah sebab istinja wajib. Kemudian himpun pula buat dan tidak buat pada satu perkara, pada satu masa, mustahil. Berbeza.
Guna air, guna batu pada satu masa, itu yang afdal. Nanti je beza sikit. Beza sikit lah. Ada ni. Dah tapi faham hak ni hak harus dengan hak wajib. Sini harus akal. Istinja tu harus syarak. Lepas tu hak bicara di sini wajib akal. Kita bicara bab istinja tu wajib syarak. Gitu je lah beza dia. Jadi Allah mengada, Allah buat apa-apa mungkin ataupun tidak buat. Secara tentu sama ada buat, tinggal tidak buat, ataupun tidak buat, tinggal buat. Secara tentu antara dua ni harus pada akal. Kemudian antara buat apa-apa mungkin ataupun tidak buat apa-apa mungkin antara dua ni secara tidak tentu antara dua ni wajib pada akal. Kemudian antara dua ni berhimpun mana? Tidak kedua-dua. Buat pun tidak, tinggal tidak buat pun tidak, akan satu perkara pada satu masa mustahil. Berhimpun pada satu masa, pada satu perkara Allah buat dan Allah tak buat, mustahil. Gitu je lah. Antara buat dan tak buat secara tentunya harus. Jadi yang kita pergi pada istinja tadi, antara istinja dengan air ataupun istinja dengan batu secara tentu. Tentu macam mana? Pilih air tinggal batu, pilih batu tinggal air. Harus, tapi harus pada syarak lah. Kemudian antara dua, istinja dengan air, istinja dengan batu ni secara tak tentu antara dua ni. Wajib lah kena pilih antara dua tu. Tiba-tiba dua-dua tu tak belaka. Istinja dengan batu pun, istinja dengan air pun tidak, istinja dengan batu pun tidak. Dosa lah sebab istinja tu wajib. Hak bezanya berhimpun dua-dua, air pun guna, batu pun guna, air pun guna, tisu pun guna. Itulah hak nombor satu yang paling afdal. Himpun paling afdal. Yang kita pakai air saja nombor dua. Orang pakai tisu saja nombor tiga. Tapi harus. Hak nombor satunya guna tisu dahulu biar habis hak kasar-kasar tu, barulah buka air pahit. Itu hak paling afdal. Maknanya dalam tandas tu bukan hanya ada batang pahit, dia kena ada pula tisu. Tak ada orang kita dak. Tisu ni kan dia ada pula dibubuh di dinding tu kan, untuk buat tisu tu kan. Kalau tempat-tempat awam tu mungkin ada lah. Di rumah ada. Dia bubuh dinding tu, dibubuh untuk buat tisu tu. Kena ada tu. Baru boleh afdal. Sebelum selesai qada hajah, sebelum buka air pahit, ambil tu dulu. Mana tinggal di tempat qada hajah tu hanya kesan sahaja. Adapun najis itu sudah habis, barulah mengguna air yang sedikit, barulah kita menggunakan air kurang waswas. Sebab apa? Sebab air turun seperti istinja tu tidak ada apa-apa dah, sebab cuma tinggal kesan-kesan. Tapi kalau basuh bersekali dengan hak keluar pun dah habis lagi sebab berak semelik. Jadi air tu keluar tu, ngecik tu dia akan jadi waswas. Air ni campur dengan tahi ni, jadi waswas tu. Kan kadang-kadang kan, kenapa di tepi tandas tu ada kuning-kuning tu? Mari mana kuning-kuning tu? Masa istinja tu nah. Diguna air bersekali dengan tahi tu banyak lagi. Jadi air tu akan kembur, jadi timbullah kuning-kuning di tepi tandas. Arti dia waswas. Tapi kalau dia pakai tisu dahulu beres, yang tinggal hanya kesan, dia pun guna air jadi sedikit, dan air yang turun selepas istinja tu, air tak ada apa dah. Jadi kuranglah perasaan waswas kita dengan air yang mengercik tu.
Jadi pakai tisu, pakai air. Air saja nombor 2, tisu saja nombor 3. Di tisu saja ni bersih. Tapi dia afdal air saja sebab bersih diri. Sebab air boleh menghilangkan sampai ke sifat. Kalau kita menggunakan tisu, sifat dia tidak hilang, tapi boleh semayang dah. Jadi diri kita tu tidaklah sebersih berbeza dengan menggunakan air. Tetapi nisbah dengan tempat tandas, menggunakan air menyebabkan tandas payah nak jaga kebersihan. Kalau hanya menggunakan tisu kering, maka tandas akan jadi bersih. Sebab tu kadang-kadang tempat-tempat yang standard, tak sudut carilah batang pahit, tak ada batang pahit, hanya ada tisu sahaja. Memang tak ada batang pahit. Ni orang kita tak reti bab istinjak ni. Mana kalau kita kata kok jahil bab basuh berok. Dah ya. Nak cari air apa lagi dah, tak ada batang pahit di dalam tandang. Tu tisu ada kan. Tak boleh. Nanti saya nak semayang. Tak reti sungguhlah. Tu batang pahit tak ada. Kalau batang pahit ada, pun boleh pakai tisu, boleh pergi semayang. Mana boleh? Ni jahil yang panggil. Mana boleh apa? Itu syariat Nabi SAW. Sehingga kan memang afdal pakai air daripada tisu. Melainkan hati kita. Kalau pakai tisu berasa macam tak jadi semayang, rasa. Ketika tu afdal pakai tisu daripada pakai air. Pakai tisu saja. Sebab apa? Sebab ni nak buang di hati kita. Hak syariat Nabi kata okey dah boleh buat semayang, kita rasa tak okey pula dah. Nak latih hati ni. Jangan pakai air, pakai tisu. Lepas tu duduk tak rapat punggung. Haji apa punggung tak rapat? Terah pakai tisu hari ni. Cakung lanjutlah bawah tu. Sebab apa tak rapat? Sebab pakai tisu. Tak sedap tu kan? Pakai tisu. Tiba-tiba berpeluh kitanya. Tepat tu keluar peluh, lekat di kain pelekat, cium-cium, bau ia dah. Dimaafkan. Kain pelekat tu najis tu sebab ada kesan dia tu, kesan tahi tu. Dimaafkan, sos semayang dengan kain pelekat ni. Mana? Kesan jadi gigi kepada kain pelekat tu. Kain pelekat jadi najis, tetapi dimaafkan, boleh buat semayang, sos semayang. Itu hukum pekoh. Tapi nak ceritanya kalau hati kita rasa tak boleh pakai tisu, maka afdal kita pakai tisu daripada kita pakai air. Sebab kita nak latih nafsu kita, hati kita. Syariat kata okey, hati kita kena kata okey. Syariat kata okey istinja dengan batu, hati kata tak okey. Syariat kata mengupak tu haram, hati rasa bagus mengupak. Ni je pelik kita ni. Syariat Nabi istinja dengan batu okey dah untuk sembahyang. Hati kita rasa nak sembahyang macam mana, berok tak basuh, dia kata. Cukup dah istinja dengan tisu. Tak boleh. Syariat kata boleh, yang hati kamu tak terima. Kenapa? Mengumpat syariat kata tak boleh, tapi hati rasa suka. Kan pelik hati kita tu kan. Tukar. Syariat kata okey, hati tak selesa. Syariat kata jangan, hati suka. Ini nafsu kita. Tak apalah, tak usah hok buai besar tu, buai kecil. Buai kecil kencing pakai tisu. Jangan pakai air. Lepas tu jangan duduk pegang kain pelekat tu. Pegang kain pelekat mana haji? Sunat kali kedua ke? Tak payah pegang lah. Okey. Lepas tu di situ tu belum lagi basuh, tapi sudah boleh buat semayang sebab sudah istinja dengan tisu. Itu hukum fiqh. Kadang-kadang kita tak tahu hukum istinja. Hukum istinja, hukum fiqh tak tahu. Kita faham tak antara tu? Istinja dengan air ataupun tisu secara tentu, antara dua, secara tentu. Mana pun ni, pilih air tak ambil tisu, pilih tisu tak ambil air. Harus. Antara dua ni, air ataupun tisu secara tak tentu, wajib lah sebab istinja hukumnya wajib. Dua-dua kita tak buat belaka.
air pun kita tak buat, dengan tisu pun tak buat, maka berdosalah kita sebab istinja hukumnya wajib. Himpun dua-dua, itu beza. Himpun dua-dua itu hak afdal. Balik kepada hak sifat harus. Buat apa-apa mungkin dengan tentu dipanggil, iaitu tentu salah satu daripada membuat ataupun tidak membuat apa-apa mungkin secara tentu. Mana apa? Bila buat, tidak buatnya tidak. Bila tidak buat, buatnya tidak. Secara tentu antara dua ni harus akan diterima. Terima macam mana? Allah mengadakan, Allah kuasa. Allah tidak mengadakan, hak dia. Apa? Akan boleh terima. Kalau sebut kata Allah buat apa-apa mungkin, apa-apa perkara, tu ada berlaku ni, Allah buatlah berlaku ni. Allah tidak buat apa-apa mungkin, akan boleh terima, hak dia berlaku. Contohnya Allah buat jadi panas, jadi hujannya Allah tak buat, boleh terima, hak dia. Dia nak buat panas, tak buat hujan. Allah nak buat hujan, tak buat panas. Tapi antara dua tu wajib. Panas dak, hujan dak. Tu mustahil gitu. Kedua-dua boleh berlaku dak, hujan panas. Boleh. Boleh berlaku. Di masa hujan, di masa panas turun hujan. Jadi ya. Ini dia tak ada misal antara hujan panas dengan hujan, antara panas dengan teduh. Ia boleh macam gitu. Antara hujan dengan tak hujan, barulah dia berlawan. Antara dua mutaqabilat dua tu. Dia tak boleh buat misal hujan panas dengan hujan. Sebab apa? Sebab ini perkara lain. Panas perkara lain, hujan perkara lain. Hak berlawannya panas dengan teduh. Baru jadi. Sebab antara panas dengan hujan, dok kedua-dua boleh. Malam panas dia tak dok, hujan tak dok, tak harus tu kan. Itu perkara lain. Sebab tu panas dengan hujan tak dapat banding, sebab dia perkara lain. Tuhan buat kedua-dua. Sedang panas turun hujan, hujan panas tu. Orang tua kata jangan main hujan panas, demam dia kata. Ya. Orang tua marah kan, kalau tengah-tengah panas turun hujan lari, sebab dia kata demam dia kata. Ni hak mana ni? Antara panas dengan teduh. Antara dua ni Allah buat panas, akan boleh terima. Allah buat teduh, akan boleh terima. Panas pun tidak, teduh pun tidak pada satu masa ni, mustahil. Kedua-dua berlaku. Panas pun dia juga, teduh dia juga pada satu masa, pada satu tempat. Tu mustahil. Antara dua tu harus pada akal boleh terima. Tuhan buat panas, lepas tu Tuhan buat teduh. Tuhan buat panas, Tuhan buat teduh, akan boleh terima. Perkara harus. Allah Ta'ala kuasa kan. Ni panggil apa? Buat apa-apa mungkin ataupun tentu meninggal akal dia apa mungkin. Ni sini ada ni. Ada pun salah satu dengan tidak tentu. Urah dulu, kita tak baca lagi. Dia ginilah. Masa belajar, kalau kita tanya sahaja Tok Guru hak masalah yang ada di hadapan, kena marah. Kita tanya masalah tu ada di hadapan, tanya awak kena marah. Awak tanya tu masalah tu ada di hadapan, awak mari belajar, awak tak baca dulu ke? Kena marah. Tapi kalau guru hok ngajar pula, digi hura pernah ada depan. Dak telaah dulu tu. Tak ada orang kata apalah. Tak ada orang kata apa tu. Tapi kalau kita tanya satu perkara yang memang ada di hadapan, kita memang kena marah. Sebab tu guru akan kata, kamu tidak membaca dahulu sebelum kamu datang kelas. Yang kamu tanya tu ada di bawah tu. Yang nak tanya awal-awal apa? Tapi sama masa orang mengajar digi hura hak depan. Mana apa tu? Tak baca dulu tu, dia tak tahu depan ada. Ni ada depan. Ada pun salah satu dengan tidak tentu, sama ada buat ataupun tidak buat, maka iaitu wajib antara dua tu. Atau berhimpun. Berhimpun. Membuat dan meninggalkan.
Berhimpun, membuat dan meninggalkan. Maknanya pada satu masa, pada satu perkara, tiba-tiba buat dan tak buat. Mana kita akal tak boleh terima gitu. Atau tidak keduanya. Buat pun tidak, tidak buat pun tidak. Pada satu masa, pada satu perkara, pada satu tempat, maka iaitu mustahil. Buat ataupun tidak buat dengan tentu dipanggil harus. Buat dan tidak buat dengan tidak tentu, maka wajib. Buat dan tidak buat berhimpun, mustahil. Buat pun tidak, tidak buat pun tidak pada satu masa, mustahil. Gitu lah. Kalau kita pergi pekoh tadi, istinja dengan air, istinja dengan batu secara tentu. Pilih air, tinggal batu. Pilih batu, tinggal air, harus. Kemudian antara istinja dengan air, istinja dengan batu, dengan tidak tentu antara dua ni, wajib lah, sebab istinja tu punya wajib. Berhimpun antara berhimpun antara air dan juga batu, guna dua-dua, itu afdal. Ni jadi mustahil. Tidak kedua-dua, istinja dengan air pun dia tak buat, istinja dengan batu dia tak buat, hukumnya haram. Kerana istinja hukumnya wajib. Tapi itu bicara syarak, kita ni bicara akal, beza gitu je lah. Ini harus pada akal. Membuat apa-apa mungkin atau meninggalkan akan berbuat apa-apa mungkin. Apa-apa mungkin. Dia mumkinun ni kita kena ingatlah. Mumkinun ni mastawa alaihi wujuduhu adam, perkara yang bersamaan antara ada dengan tiada. Makna perkara yang kalau kata ada, akal boleh terima. Kalau kata tak ada, akal boleh terima. Itu dipanggil perkara mumkinun. Ataupun jaizun, perkara yang harus ada, harus tiada. Bukan perkara wajib dan bukan perkara mustahil. Sebab perkara wajib hanya terima sebelah ada, tak terima sebelah tak ada. Perkara mustahil terima sebelah tak ada, tak terima sebelah ada. Mungkin ni ada boleh terima, tak ada boleh terima. Faham tak? Dia wajib ini zat Allah dan sifat Allah. Terima sebelah je kan. Zat Allah, sifat Allah ada dan sungguh di Allah. Tu wajib. Anda ni perkara yang wajib. Tak ada zat Allah, tak ada sifat Allah, akal tak boleh terima. Hak mustahil pula, anak bagi Allah, isteri bagi Allah, tu terima sebelah, tak sama sekali. Nak kata ada, akal dah terima. Mana mungkin ada anak, ada isteri bagi Allah. Itu mustahil. Jadi mumkinun ni bukan yang wajib dan bukan yang mustahil. Itu mumkinun. Mim kaf nun, mumkinun. Bukan mungkin, barangkali. Hak bahasa Malaysia tu bukan. Itu mim waw nge, kaf ya nun, itu perkataan lain. Mungkin. Mungkin datang, mungkin tidak. Itu bahasa Malaysia. Ni mim kaf nun. Mumkinun, mumkinat. Kalau banyak. Dia kalau kitab Jawi kemudian dirumikan, dia tulis macam mana? Ditulis M-U-M-K-I-N, mungkin. Kita buka dalam Kamus Dewan Bahasa tak jumpa tu. Sebab itu bahasa Arab. Kitab Jawi kemudian dirumikan. Jadi sepatut dirumikan. Hak mungkin tu kekalkan Jawi lah, dia bahasa Arab. Mim kaf nun diwak umi juga, M-U-M-K-I-N. Kalau M-U-N-G-K-I-N, tu mungkin, barangkali. Itu bahasa Malaysia. Ini bukan bahasa Malaysia. Mungkinun, mungkinat.
Perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Apa dia mumkinun? Selain daripada yang wajib, zat Allah dan sifat Allah. Selain daripada yang mustahil, anak Allah, isteri Allah, sekutu bagi Allah, atau mustahil. Selain daripada wajib, selain daripada mustahil, mungkinun lah. Apa benda? Ni semua ni mungkinun lah ni. Maknanya mungkinun dengan alam, alamun, alamin, rabbil alamin. Alam sama je lah. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah, itu alam. Mana tiap-tiap perkara selain Allah? Makhluk ni lah, semua ada ni. Alam lah. Kita alam, kita hanya pergi kepada alam semesta, langit, bumi, cakrawala. Tu je. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Apa alam? Alam langit, bumi, cakrawala. Bukan. Alam ni selain tiap-tiap perkara yang ada, selain daripada Allah. Langit, bumi pun alam, cakrawala pun alam, syurga neraka pun alam, malaikah pun alam, jin manusia pun alam, kayu batu pun alam. Semua yang tersebut tu adalah mumkinun. Perkara yang terima ada, terima tak ada pada akal. Sama je lah. Alam ke, mumkinun ke, makhluk ke. Makhluk, apa dia makhluk? Ma khalaqahullah, barang yang menjadi akannya oleh Allah. Jadi alam ni, apa ada ni bagaimana ni? Allah yang jadikan. Jadi kita ni mumkinun, kita ni alam, kita ni makhluk, kita ni jaiz, kita ni kainun kainat. Ni kainun kainat ialah juga kita lah. Kainun kainat tawi bekah. Kainat, apa dia kainat? Makhluk itulah kainat. Orang dulu kan, orang tua-tua kan, kainat tak boleh bekah, kainat tak boleh bekah. Orang sekarang kainat barang apa? Dia pengong kainat barang apa. Orang dulu muluk kainat tak boleh bekah. Yang berlaku ni Tuhan tetap berlaku daripada azal. Cakap orang tua. Hak berlaku ni Tuhan tetap daripada azal. Itu qada. Kainat tak boleh bekah. Yang berlaku ni perbuatan Allah, kerjaan Allah belaka. Kita sebagai makhluk ni kena redha, kena terima, kena sabar. Sebab yang berlaku ni Tuhan tetap berlaku daripada azal. Semuanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kainat tak boleh bekah. Ni dengar masa budak-budak ni perkataan tu. Cuma dak reti gapo mula-mula. Tu jelah. Tuhan tetap berlaku pada azal. Apa makna Tuhan tetap berlaku pada azal? Iradah lah, iradah. Iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, perkara baik ke, perkara jahat ke, segala-gala Tuhan sudah tetapkan pada azal. Seseorang baik, beriman dan taat, Tuhan tetap dah pada azal. Di hari akhirahnya masuk syurga dianya, Tuhan tetap dah perkara pada azal. Seseorang tu kufur dan maksiat, Tuhan tetap dah pada azal. Di hari akhirah nerakalah dianya, Tuhan tetap dah pada azal. Itulah pegangan kitanya. Tuhan tetap dah segala-gala. Baik jahat Tuhan tetap dah, syurga neraka Tuhan tetap dah. Tu qada iradah. Dah kalau Tuhan tetap dah syurga neraka, lepas tu macam mana? Macam sekarang lah. Macam mana sekarang? Tuhan buat kita macam mana? Beriman, belajar, beramal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk dia kan orang yang bahagia. Sebenarnya Tuhan katalah di kursi, tuba liman qaddartu ala yadihi khair. Bertuahlah bagi siapa yang aku tetapkan atasnya kebaikan. Betul. Betul orang kafir, lahirnya kafir, mati dalam keadaan kafir, ketetapan Allah. Akhirnya masuk neraka, kekal neraka, ketetapan Allah. Tuhan katanya, wa wailun liman qaddartu ala yadihi syarr. Maka celakalah bagi sesiapa yang aku tetapkan atasnya kejahatan. Celakalah, nerakalah dianya. Allah siangnya ke dia. Dia kafir itu Allah yang tetapkan. Neraka Allah tetapkan.
Kesian ke dia. Hak Allah Ta'ala. Allah nak tetap kau baik syurga, hak dia. Allah nak tetap jahat masuk neraka, hak dia. Ke Allah buat segala-galanya Allah ada kerjasama dengan siapa-siapa? Tak ada. Hak Allah. Nak zalim macam mana? Nak kesian macam mana? Ke mana dia lah? Barang dia. Kita sudahlah. Ada ni. Allah Rabbil Alamin kan Tuan. Hak dia belaka. Nak pergi ikut baik pun hak dia. Bertuahlah. Nak pergi ikut jahat pun hak dia. Celakalah. Tapi masa Nabi kata ma minkum illa wa qad kutiba maq'adan nar wa maq'adal jannah, tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali pada neraka ataupun pada syurga. Tapi Nabi sebut neraka dulu sebab nak menakuti, maka sebut hak berat dululah. Mana tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Tuan tak ada pada azab segala-gala. Sahabat pun tanyalah, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami ni nak serah atas ketetapan kami? Serah gitu. Nabi pun jawab, i'malu fakullun yassarun lima khuliqalah, beramallah kamu, maka sesungguhnya tiap-tiap kamu akan dipermudahkan amalan pada tempat yang dijadikan bagi kamu. Patah hadis itu panjang. Mana kalau seseorang Tuhan tetapkan di ahli syurga, Tuhan mudah je nak buat kebaikan. Kalau seseorang Tuhan tetap pada azab ahli neraka, mudah je nak buat kejahatan. Nah gitu lah. Nabi berbaca di hujung hadis itu, fa amman fa amman fa sanuyassiruhu lil yusra tu nah. Apa ada ayat surah Muqaddam tu lah. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tu ayat tu, Nabi baca ayat tu. Selepas Nabi bersabda, beramal, Allah Ta'ala akan permudahkan pada tempat yang dijadikan bagi kamu. Apa maksudnya? Seseorang yang Tuhan tetapkan dianya orang yang bahagia, ahli syurga, Allah Ta'ala akan permudahkan dengan jalan kebaikan. Dok sangka-sangka dia jadi belajar, jadi beramal. Contohnya, kalau dulu-dulu kok dia ni mana kalau kata dok erti sangat-sangat lah, tak pernah belajar agama tapi nampak mudah aja tu. Bahagian masing-masing. Dan Allah Ta'ala akan permudahkan. Kalau seseorang ditetapkan orang celaka, Tuhan akan permudahkan jalan kut neraka. Kut baik payah, suruh belajar tambah. Jadi begitulah, jadi beginilah. Kalau tengok pada wak amal, rajin sangat. Pada masa dulu-dulu pun contoh sebab dia banyak wak amal. Rajin ngaji Quran, rajin baca Yasin, rajin buat tahlil. Belajarlah ilmu fadhil akidah, tambah. Belajarlah ilmu fadhil fiqh, tambah. Belajarlah ilmu fadhil tambah dia tu. Hak tetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dengan masa sekarang ni? Lah, kalau mati seumpama tu kok celakalah. Tapi dalam hadis lain Nabi pula bersabda, seseorang inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali jannah fa yadkhuluha. Kan seseorang ni beramal dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada antaranya dengan neraka mereka sehasta. Neraka dah akidah tak betul, neraka lah jawapan dia. Semaya bang tapi ilmu, neraka. Hati riak, hati ujub, hati takabur, hati hasad, neraka lah tu sifat-sifat dosa besar belaka. Rajin dia berzikir, mengaji Quran, Tuhan tak terima kalau hati tu hati bersifat dengan sifat kecelaan. Mana situ kok dengan neraka tu sehasta dah. Tapi faiz biqu alaihil kitab, Tuhan tetap daripada azab, dia ni orang baik, orang syurga.
Faisukan al-kitab fayamalu bi amil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia berubah, beramal dengan amal ahli syurga, beramal, mati dalam ketaatan, syurgalah dianya. Gitulah. Tapi dengan keadaan belajar tambah ni kok, lah. Tapi macam mana ke akan datang? Tak tahu. Tapi untuk saat sekarang ni, apa jadi gitu dianya payah sangat bab belajar ni. Bahagian masing-masing. Lepas tu kita nasihat buat apa dah bahagian masing-masing. Nasihat tu syariah, kita boleh pahala. Itu je. Dia tiba-tiba maknanya dia terima nasihat kita. Itu bahagian dia. Itu bahagian dia. Oh, kelah kita. Orang lain nasihat kan mana dah. Tak gerak. Kita pergi nasihat sekali je. Turuk lalu dah. Oh. Itu semua tu harta belah kedah ni. Maknanya walaupun Zuhir nampak lepas kita nasihat, hati milik siapa? Milik Allah. Begitu juga. Kita nasihat sekali, tak jadi apa. Yang kedua tak jadi apa. Kita terima bahagian masing-masing. Dah tak jemu ke kamu nasihat. Jemu apa dengan pahala? Kejemu dengan pahala. Lepas tu dia tak berubah. Taufik hidayah milik Allah. Hati seseorang milik Allah, bukan milik kita. Saya tak susah, bukan kerjaan kita. Nak jemu apa nasihat boleh pahala. Macam kita dengan anak-anak gitulah. Buih mulut-mulut, biarlah buih mulut pun pahala. Lepas tu tak dengar nasihat, tak dengar masa ni. Tapi kadang-kadang lepas mak ayah meninggal, oh mari sedar, lama kening, mak ayah ada nasihat, tak dengar kata, awak tak tahu je, lawang pula, lepas tak ada, barulah sedar. Ramai mana seumpama tu? Ramai mana seumpama tu? Jadi mari mana tu? Mari daripada nasihat ibu bapa, doa ibu bapa. Tapi masa ibu bapa hidup tu nampak tak gerak pun. Itu semua bahagian masing-masing tetapan Allah. Senang je lah. Tapi kalau tak nak terima doa ibu bapa, lepas daripada ibu bapa meninggal, molek-molek ada jadi baik. Sebab apa? Sebab mak ayah cakap molek semua, mudah-mudahan. Jangan duk cakap uduh. Diorang anak tu seorang, gitulah kau mati dah berubah dah dianya. Jangan duduk gitu. Mak ayah doa gitu sudahlah. Oh gitu dah, hak tu seorang tak ada apa dah. Pakai jadi gitu lah pakai mati itu doa mak ayah gitu je, duk kata gitu. Dah macam nak tu seorang tu. Mudah-mudahan dia insaf. gitu. Mudah-mudahan kita pakai doa lah supaya dia insaf. Ni dok dia pula tukang. Tak ada dah. Ada duk gitu tak berubah dah. Mana hak bahagian kita ni? Bahagian syariat. Semua ni milik Allah. Semuanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbil Alamin. Tak sudah fikirlah kerjaan Allah. Kenapa orang kafir bergam-gam ramai ni? Tak sudah fikirlah kerjaan Allah tu pening tak tu. Tapi apabila sebut hadis Nabi, seseorang beramal dengan amal ahli neraka sehingga tidak adalah antaranya dengan neraka melainkan sahasta. Tapi maka telah tetap pada azan ianya ahli syurga, maka dia pun beramal dengan amal ahli syurga. Dia mati kemudian masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang bila belajar-belajar ya sungguhlah selama ni dengan akidah yang salah sangat-sangat. Memang kalau dengan neraka tu cekah dah semayang, dah tinggal puasa, dah tinggal. Tapi dengan pegangan yang salah seumpama tu, kalau mati masa tu tak ada lah. Contoh tadi lah, perkara jahat mana qada Allah perkara jahat, habis tutup buku. Rukun iman yang ke-6 tak ada rukun yang ke-6. Perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar. Untung baik, untung jahat, qada dan qadar. Tiba-tiba perkara baik je qada qadar, perkara jahat bukan qada qadar. Habis cerita. Satu pandangan kafir pegangan orang ni kekal neraka.
Satu pandangan pegangan yang dosa besar. Yang lebih besar daripada dosa besar berjudi, minarut, berzina lagi. Amal ibadah tidak akan diterima. Semayang ke, puasa Ramadan ke, pergi Mekah ke, Tuhan tak terima. Atau amal wajib besar-besar. Dan amal sunat Tuhan terima ke tak? Saya tanyalah amal sunat tu. Maknanya pahala kebajikan tak ada. Yang ada dalam catatan adalah dosa besar, akidah yang sesat, akidah yang ada amat kata kafir. Tak kata dengan neraka tu sejekah. Bukan kata dengan neraka tu sejekah. Dan neraka dah kalau mati masa tu. Tapi ketetapan Allah pada azal, orang ni orang yang ahli syurga. Kemudian Tuhan buka hati, jadi belajar, jadi beramal, berubah, bertaubat, berpegang akidah yang sebenar. Kita faham hak Nabi kata beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak adalah antara seseorang dengan neraka, mereka sasta ni. Kita hanya tuju kepada semayang pun tidak, puasa pun tidak, berjudi dia, minum arak dia, berzina dia, cukup 4 tapang, segala segi ada di dia ni, berpoya-poya ni. Kemudian dia mari ke insafah, berubah sangat-sangat, duduk masjid, hak ni ya juga tu pun. Tapi hak berat laginya, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, akidah yang sesat, berat daripada orang hak tak semayang, tak puasa, berjudi, minarut, berzina tu laginya. Tapi kalau tak semayang, tak puasa, berjudi, minarut, berzina, memanglah dia beramal dengan amal ahli neraka. Betul kan? Tapi hak berat laginya, orang hak akidah salah. Kemudian beramal dengan amal ahli syurganya macam mana? Balik kepada asas agama lah. Ilmu amal taubah, ilmu amal taubah atau amal ahli syurga. Tapi kalau dulu dak semayang, dulu dak puasa, berjudi, minum, berzina, kemudian mari duduk masjid, belajar akidahnya tidak, belajar fiqh fardhu ainnya tidak, belajar tasawuf fardhu ainnya tidak, kekal dengan akidah yang terpesong, kekal dengan semayang tidak cukup syarat dan rukun, kekal riya, ujub, takabur, tak ada dia dengan amalan ahli neraka tu sejekah sampai ke mati. Tak ada berubah-ubahnya. Berubah yuk zahir, jangan nampak semayang dah, puasa dah, akidah macam mana? Semayang betul ke tak? Hak saya sekarang ni hak di Terengganu FM, hak Adinul Khali, hak kemarin tu, 10 kemarin tu, memang saya tajuk sekarang ni perkara jahat. Qada Allah Subhanahu wa taala. Biasa ya sekarang ni. Dah berpegang hak bukan hak Allah, perkara jahat. Habislah ada benda lah tu. Padahal sikit sangat je, rukun iman je, baik, jahat, qada qadar. Cuma kita ni kadang-kadang baik buruk, tak pun baik buruk, baik buruk. Buruk apa buruk? Sakit. Apa dia buruk? Miskin. Dia pergi kat tu. Baik buruk. Baik apa? Sehat. Baik apa? Senang, kaya. Buruk-buruk, buruk sakit. Buruknya apa? Miskin, susah. Baik jahat. Apa baik? Iman dan ta'ah. Apa jahat? Kufur dan maksiat. Dia ada hadis lain pula, khairihi wa syarrihi, khuluhi wa murrih. Nabi kata, baik iman dan taat, qada qadar, jahat, kufur dan maksiat, qada qadar, mani, mani itulah sehat, senang, qada dan qadar, pahit, mana pahit? Sakit, miskin, tu dia kata qada qadar, khuluhi wa murrih. Nabi kata, hak mani, qada qadar, mani itulah sehat, senang. Wa murrih, hak pahit, mana? Sakit, susah, qada betul lah. Tapi dia tinggal hak kufur dan maksiat, sebab disebut baik buruk, baik buruk. Lepas tu dalam hak Adinul Khali tu saya pesan kepada DJ sekali dengan saya tu, jangan sebut baik buruk, sebut baik jahat. Syar tu jahat, sebut baik jahat katanya, sebut baik buruk.
Takut orang faham buruk ni pergi pada tadi je. Sakit, miskin, memanglah qada qadar belaka. Jahat ni kufur, maksiat, qada qadar. Tapi bahagian masing-masing. Baik akhirnya syurga, bahagian masing-masing. Jahat, kufur, maksiat, bahagiannya neraka, akhirnya neraka, bahagian masing-masing. Hak Allah Taala. Tak ada nak fikir berkaitan dengan apa yang Tuhan qadakan. Kita hanya faham molek, pegang, sudahlah. Tapi Allah ni Rabbil Alamin. Alam ni sekalian. Bukan alam lagi, bumi sekalian. Allah Tuhan, hak dia. Alam, makhluk, kainun kainat. Ni mumkinun mumkinat. Kita lah makhluk ni lah, sama je lah. Cuma kadang-kadang apa mungkin, apa pula pening mungkin ni tak lah. Selain daripada yang wajib zat Allah dan sifat Allah. Selain daripada hak mustahil anak, isteri Allah, sekutu bagi Allah. Itu contoh. Mana mungkin ni benda yang harus. Allah buat, akal boleh terima. Allah tak buat, akal boleh terima. Tu. Itu dia panggil. Harus mengada, harus buat apa-apa mungkin, dan meninggalkan buat apa-apa mungkin. Mana apa? Harus pada akal kita boleh terima. Sebab apa? Sebab hak Tuhan belaka. Buat pun akal boleh terima. Tuhan buat, kemudian Tuhan binasakan, akal boleh terima. Tuhan buat pula, akal boleh terima. Gitu je lah. Sebab apa? Sebab benda harus. Benda mungkin, benda harus ada, harus tiada kan. Tuhan buat, harus pada akal boleh terima. Tuhan tak buat, harus pada akal boleh terima. Ini sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan terakhir hak berkaitan dengan sifat Allah. Kalau atas jalan yang masyhur, sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Sifat harus 1, jadi 41. Harus yang terakhir sifat wajib 20 hak masyhur ni. Kita minggu lepas tu jadi 24, campur dengan idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, jadi 24. Kita bicara hak masyhur. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ni harus. Yang terakhir bicara 41 yang terkandung di bawah la ilaha illallah. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus bagi Rasul. 9. Hak 9 tu terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah, terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 50 aqaidul iman, simpulan iman. Dalil harus, dia kena ada dalil pula. Sifat wajib ada dalil, sifat mustahil ada dalil, sifat harus pun ada dalil dia juga. Wallahu a'lam.